Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Firzanah binti Muhammad Nasri. Nombor matrik 065122. Saya akan menerangkan definisi Al-Hadis. Al-Hadis ialah secara etimologi iaitu bererti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Beristilah segala perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Di pertakrif ini difahami bahawa hadis ini mengandungi 3 perkara yang tersebut yang didapati daripada Rasulullah SAW, tetapi sesetengah ulama menambah dengan sifat menjadikannya sebanyak 4 perkara iaitu perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Rasulullah SAW. Menurut Al-Syubhi Al-Saleh, Al-Hadis juga merupakan suatu bentuk isim dari perkataan tahdis, iaitu mengandungi maksud memberitahukan dan mengkhabarkan. Untuk syarat-syarat untuk sebuah hadis diterima pula iaitu yang pertama, bersambung sanad dan semua perawinya daripada awal sanad hingga ke akhirnya. Yang kedua, semua perawi hendaklah mempunyai sifat yang adil. Yang ketiga, semua perawi hendaklah mempunyai sifat mundabit iaitu tempat penghafalan. Dan yang keempat, tidak ada yang lain daripada hadis itu. Yang dimaksudkan di sini ialah walaupun perawi itu bersifat adil dan tempat, dia hendaklah tidak disanggah oleh mana-mana perawi. Sekiranya berlaku penyanggahan atau pertemuan, maka hadis itu dianggap lemah dan pelik. Dan kelima, tidak ada aib yang mencacatkan hadis, iaitu aib yang tersembunyi pada yang zahir hadis itu kelihatan selamat daripada cacat cela, tetapi setelah diperhatikan dengan teliti didapati ada aib. Sejarah evolusi sunnah. Hadis yang merupakan cerminan sunnah adalah fakta sejarah tunggal dan bukan penerangan secara menyeluruh tentang bahagian tertentu masa lalu. Hadis itu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah membuat keputusan berdasarkan satu saksi dan juga satu sumpah adalah pernyataan tunggal berkenaan satu peristiwa, iaitu peristiwa penamatan kes dengan satu saksi dan juga satu sumpah. Terus, setiap hadis adalah pernyataan tunggal tentang Rasulullah SAW. Dari segi sejarah, pada mulanya hadis hanya bersandarkan kepada Rasulullah SAW. Selepas kewafatan Nabi, apa yang datang dari sahabat dimasukkan sebagai hadis. Dalam perkembangan seterusnya, fatwa dikeluarkan oleh tabi'in disebut juga dalam hadis. Dalam ilmu hadis, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in ini kelayakannya berbeza. Dalam penyusunan ini disebut hadis ni yang berasal daripada Nabi disebut hadis marfu', yang berasal daripada sahabat disebut hadis mauquf, dan yang berasal daripada tabi'in disebut sebagai hadis maqtu'. Sejarah evolusi sunnah dengan kajian yang menekankan kesahihan hadis dalam memilih dan mengkritik hadis dari abad pertama Hijrah hingga abad ke-13 Hijrah tidak mengalami sebarang masalah. Pada tahun 1940 Masihi, dunia penyelidikan hadis dikejutkan dengan kemunculan kaedah baru dalam kritikan hadis. Kajian akademik yang menolak syarat atau kriteria kesahihan hadis. Sejarah evolusi sunnah. Hadis yang merupakan cerminan sunnah adalah fakta sejarah tunggal. Sunnah sebagai sumber hukum. Semua aliran pemikiran dalam Islam menerima as-sunnah ni sebagai sumber hukum yang Islam lah. Ianya dikategorikan sebagai yang kedua selepas Al-Quran. Ini berdasarkan kepada perintah Allah supaya kita mematuhi perintah Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran iaitu yang maksudnya segala apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan segala yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah, daripada surah Al-Hajj. Nabi pernah menegaskan bahawa sunnah baginda adalah juga menjadi asas pegangan umat Islam di samping Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW yang bererti, aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara yang kalau kamu berpegang dengannya, kamu tidak mungkin sesat. Kedua-duanya itu ialah kitabullah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Rasulnya.
Penerimaan as-sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam ni sesuai dengan logik dan realiti, di mana as-sunnah sebenarnya pentafsir yang rapat dengan Al-Quran. Okay. Mengikut Abu Zahrah, yang golongan yang menolak as-sunnah ni terdapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, golongan yang menafikan langsung kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Okay, bagi mereka ini tidak ada sumber hukum yang lain kecuali Al-Quran. Yang kedua, golongan yang tidak menerima as-sunnah kecuali apabila sunnah ni dia berkenaan secara khususnya menyamai apa yang tersebut dalam Al-Quran. Okey, yang ketiga, itu golongan yang tidak menerima as-sunnah kecuali yang mutawatir sahaja. Okey. Menolak pandangan ini, Imam Syafi'i menegaskan bahawa golongan pertama dan golongan kedua tadi berdasarkan pandangan mereka itu tidak akan memahami banyak hal yang terdapat dalam Al-Quran sendiri, seperti sembahyang, zakat, haji dan kewajipan-kewajipan ia yang disebut oleh Al-Quran secara mujmal. Cara as-sunnah untuk menerangkan hukum, dalam melaksanakan fungsinya sebagai sumber hukum as-sunnah telah menggunakan beberapa cara yang tersusun, yang secara kasarnya dapat dihuraikan seperti berikut. Yang pertama, menerangkan hukum-hukum yang sebenarnya telah jelas dan terang dalam Al-Quran itu tersendiri. Dalam keadaan ini, ianya disifatkan sebagai menegaskan lagi hukum berkenaan. Antara contoh cara ni mengenai hukum haram memakan harta orang lain tanpa hak. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum yang kurang jelas dalam Al-Quran. Ini berlaku apabila hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran ni dia tak berapa jelas dan memerlukan keterangan lanjut, atau berbentuk umum tetapi tidak bermaksud begitu, atau berbentuk secara mutlak yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Antara contoh-contoh hukum Al-Quran yang kurang jelas atau mujmal ni ialah mengenai solat dan juga zakat. Yang ketiga, menerangkan hukum-hukum yang tidak diterangkan oleh Al-Quran. Hal ini seperti yang kita dapat lihat kepada hukum-hukum mengenai larangan dimadukan antara anak saudara dan juga ibu saudara. Ialah iaitu memberikan hak mendapat pusaka kepada nenek. Hukum memutuskan hukum berdasarkan seseorang. Cara as-sunnah untuk menerangkan hukum, dalam melaksanakan fungsinya sebagai sumber hukum as-sunnah telah kesimpulan yang terdapat, Al-Hadis ni merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua ni setelah Al-Quran lah. Lepas tu, ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik yang ada dalam Al-Quran serta dihadapi dalam masalah kehidupan umat Islam yang disampaikan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Al-Hadis ni juga merupakan dasar hukum yang sangat dibutuhkan mengantarkan manusia dalam menjawab pelbagai tantangan zaman yang semakin mengglobal dan moden.